Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Okey, video pentaksiran bilik darjah ni video part 1. Kita akan ada video part 2 selepas ini. Jadi untuk video part 1 ni, Cikgu ambil soalan ni daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 3 KSSM, muka surat 23 hingga muka surat 25. Okey, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, baik. Lengkapkan jenis-jenis simpanan dan pelaburan. Okey, baik. Simpanan. Okey, yang pertama ada akaun simpanan. Yang kedua yang kita dah belajar tadi, akaun simpanan tetap. Yang ketiga, akaun semasa. Okey, baik. Di bahagian pelaburan, kita dah sentuh 3 jenis pelaburan. Yang pertama, saham. Yang kedua, amanah saham. Dan yang ketiga, hartanah. Okay, kita isikan tempat kosong itu saja. Okay. Selesai bahagian A. Okey, pergi pada bahagian B. Tentukan sama ada setiap pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Nombor 1, akaun simpanan membolehkan individu mengeluarkan wang pada bila-bila masa dengan menggunakan kaedah overdraft. Salahlah, overdraft ni dia akaun simpanan, akaun semasa boleh ya. Okey. Baik, jadi jawapan dia palsu. Dua, pengeluaran wang daripada akaun simpanan tetap sebelum tempoh matang boleh menyebabkan kehilangan bayaran faedah. Ya, benar. Okey. Yang ketiga, pemegang saham merupakan seorang daripada pemilik sesebuah syarikat yang menerbitkan saham dan akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Ya, benar. Okey, benar. Okey, yang keempat, pelaburan dalam aset seperti rumah, kedai dan tanah boleh memperoleh pulangan yang tinggi dalam tempoh yang singkat. Palsu. Okey, sebab apa palsu? Okey, kita rujuk dalam buku teks tu. Okey. Okey, tidak dinyatakanlah kata aset yang tu tadi. Okey, pulangan tinggi dia tak bagi tahu. Okey, kat situ ah. Baik. Okey, seterusnya masuk kepada muka surat 24. Okey. Padankan setiap situasi dengan jenis simpanan yang betul. Encik Wong merupakan seorang usahawan yang sering menggunakan cek
dalam urusan perniagaannya. Okay, ini adalah akaun semasa. Okay, guna cek akaun semasa. Cik Sarah ialah seorang pekerja kilang dan menyimpan gajinya dalam akaun yang mudah diakses pada bila-bila masa. Akaun simpanan. Okay, boleh cocok dekat ATM. Encik Daud menyimpan bonus tahunannya sebanyak RM30,000 di bank selama 5 tahun. Jadi kita panggil akaun simpanan tetap. Okay, selesai. Bahagian B, nyatakan jenis pelaburan yang sesuai bagi setiap situasi yang berikut. Okay. Yang pertama, Encik Farid menerima dividen sebanyak 6% daripada wang pelaburannya bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2020. Jenis pelaburan ini kita panggil amanah saham. Amanah saham. Okay. Yang kedua, Encik Suresh menggunakan wang persaraannya untuk membeli sebuah kedai. Dia bercadang untuk menjual kedai itu pada masa hadapan. Jenis pelaburan ini kita panggil hartanah. Okay. Yang ketiga, Encik Alice membeli 2,500 unit share syarikat bakti yang bernilai RM1.40 se-share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Jenis pelaburan ini ialah saham. Okay. Selesai muka surat 24. Muka surat 25. Muka surat terakhir untuk video pentaksiran bilik darjah part 1. Okey, baik. Rumus untuk mengira faedah mudah. I sama dengan PRT. I itu faedah, interest. P itu principal. R itu kadar faedah, interest rate. T, masa dalam tahun. Time, in years. Okey, baik. Kita pergi terus kepada soalan. Encik Zahid menyimpan sebanyak RM3,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% tahun. Berapakah faedah yang akan diperoleh Encik Zahid selepas 3 tahun? Okey, jadi rumus dia I sama dengan PRT. Okey, P berapa? RM3,000. Okay, kita tulis RM3,000. Okey, faedah mudah ni mudahlah kita nak kira. Okey. R 2%, kita tulis kat situ 2%. Okey, darab dengan T. T itu 3 tahun. Jadi kita tulis 3. Okey. RM3,000 darab 2% darab 3 akan dapat kadar faedah. Itu faedah dia RM180. Okey. Selesai nombor 1. Nombor 2. Cik Tan menyimpan wang sebanyak RM6,000 di sebuah bank selama 2 tahun. Hitung kadar faedah yang diberi oleh bank jika dia menerima jumlah faedah sebanyak RM420. Okey, baik. Mula-mula rumus yang asas dia I sama dengan PRT. Soalan dia, okey, P dia bagi prinsipal ni P. 26,000. 2 tahun tu T. Jadi sekarang ni dia kata faedah, dia dah bagi dah. Interest RM420. Jadi yang dia nak cari adalah R. Jadi nak cari R, kita susun balik rumus tu. I bahagi dengan P T. Okay, kita susun dulu rumus. Lepas tu baru kita masukkan nilai. Okay, R sama dengan, okey, nilai yang R ni dia dalam peratus. Jadi kita bila dapat jawapan, kita kena darab dengan 100%. Okay, berapa peratus? Kat situ kita nak cari dia punya kadar faedah. Jadi jumlah faedah dia RM420 bahagi dengan RM
6,000. Okey. Bawah ni, okey, buat kurungan macam ni. Bagi lagi dengan T. T itu 2 tahun. Jadi T2. Okey, jangan lupa darab dengan 100%. Okey, darab dengan 100%. Jadi akan dapat R tu kadar faedah dia. Okey, dapat 0.035 darab 100. Jadi kita akan dapat kadar faedah tu dalam bentuk peratus 3.5%. Okey, baik, selesai nombor 2. Okey, nombor 3. Encik Raju menyimpan sebanyak RM5,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3.2% tahun. Berapa tahunkah dia perlu menyimpan wangnya untuk memperoleh jumlah faedah sebanyak RM640? Okey. Jadi dia nak tanya T berapa tahun. Jadi rumus asal dia I sama dengan PRT. Jadi kita nak cari T tahun. Kita susun balik rumus tu. T sama dengan I bahagi dengan PR. Okey, I bagi dengan PR. Okey. Baik. I interest dia bagi dah. Jumlah faedah tu RM640. Bahagi dengan prinsipal dia RM5,000. Bahagi dengan 3.2%. Okey, tulis macam ni. Okey, 3.2%. Okey, ambil kalkulator tu tekan. Jadi dapatlah T tu berapa tahun? 640 bahagi dengan 5,000 bahagi dengan 3.2%. Okey, dapat 4 tahun. Saya tulis kat situ 4 tahun. Selesai nombor 3. Okey, nombor 4. Puan Ana menyimpan RM4,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2.9% setahun. Hitung jumlah simpanannya di dalam bank selepas 3 bulan. Okey, yang ni maksudnya dia simpanan tak cukup setahun, tak cukup 2 tahun. Jadi 3 bulan saja. Macam mana kita nak kira? Okey. Jadi mula-mula kita kira dia punya interest. I sama dengan PRT. Okey, kita kira dulu interest dia berapa. Prinsipal RM4,000. Darab dengan, okey, dia punya rate kadar faedah 2.9%. Darab dengan T. T ni sebabkan 3 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Jadi kita darabkan dengan 3/12. Untuk dapatkan dia punya interest. Okey. Faedah tu. Interest tu faedah. Jadi sini kita dapat. Okey. 4,000 darab 2.9%. Darab dengan 3/12. Dapat RM29 interest dia. RM29. Soalan dia tanya, hitung jumlah simpanan. Okey, jumlah simpanan. Okey. Jadi kita kena tambah balik. Prinsipal tambah dengan jumlah simpanan kita buat macam ni. Prinsipal tambah semula dengan interest ataupun prinsipal tambah dengan faedah semula. Jadi prinsipal yang dia simpan tadi RM4,000. Okey. Tambah dengan RM29.
Okey. Jadi jumlah simpanan dia selepas 3 bulan RM RM4,029. Okey. Dengan itu selesai untuk bentuk soalan pentaksiran bilik darjah part 1. Okey, part 1 untuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Muka surat 23 hingga 25. Jadi dengan tunjuk ajar cikgu ni, cikgu harap para pelajar dapat tahu, dapat faham, mahir dan menguasai bagaimana nak mengenal pasti jenis-jenis simpanan, jenis pelaburan. Okey, lepas tu bagaimana kita nak kira faedah mudah tu. Okey, faedah mudah yang melibatkan faedah, prinsipal, kadar faedah dan juga masa. Last sekali itu jumlah simpanan, berkaitan ke semua tu. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.